Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Kami bersiaran dari studio satelit kami di World Trade Center WTC Kuala Lumpur, dan dalam hal Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Movement Control Order ini, MCO, pastinya komunikasi satu perkara yang begitu penting. Bagaimana komunikasi yang efisien, yang transparan, yang telus mampu memberikan keyakinan kepada rakyat pada ketika ini. Apatah lagi komunikasi kerajaan ataupun mereka yang memberi arahan, mereka yang memberi perintah perlu berada di tahap yang paling tertinggi. Perlu ada protokol yang terbaik dan memastikan informasi yang disampaikan perlu difahami dengan baik oleh masyarakat terbanyak di bawah sana. Apatah lagi sekarang adalah untuk kita memberikan komunikasi yang efektif, untuk memberikan kepatuhan, keyakinan masyarakat kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kita tidak wajar gagal dalam berkomunikasi ketika ini. Apa yang berlaku pada awal Perintah Pergerakan Terhad, iaitu apabila ada arahan yang flip-flop berkaitan dengan pergerakan rakyat antara negeri ke negeri yang lain, begitu juga perlu ada isi borang dan seumpamanya, amat mengecewakan. Sebab itu kita tidak perlu berkompromi dengan komunikasi yang tidak berstrategi ini. Jadi bersama saya pada malam ini Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, pastinya orang yang paling penting dan paling sibuk pada ketika ini. Datuk Saifuddin, apakah yang saya katakan tadi, yang saya katakan awal tadi itu berada di tahap tertinggi sekarang di bawah pimpinan Datuk Saifuddin? Ya, saya kira di pihak kerajaan kita semakin hari semakin kemas strategi komunikasi kita. Kalau kita lihat daripada awal lagi, yang mengetuai penyampaian maklumat dan pengumuman rasmi kerajaan itu ialah Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, Perdana Menteri. Kemudian kita melihat isu COVID-19 ini dalam dua komponen. Yang pertama ialah komponen kesihatan. Dan kita pastikan cuma dua orang yang membuat kenyataan rasmi, yakni sama ada Menteri Kesihatan ataupun Ketua Pengarah Kesihatan. Dan waktunya ditetapkan pada pukul 3 petang. Kemudian kita ada komponen yang bukan kesihatan. Ini yang macam-macam isu ni. Ada banyak FAQ tentang kalau pelajar IPT bagaimana, orang nak keluar kerja bagaimana, dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan kawalan pergerakan ini. Dan sebab itu kita ada menteri koordinator. Sebenarnya kita ada menteri koordinator untuk semua Menteri Kabinet yang terlibat dalam isu COVID-19, dan inilah Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab itu beliau kita tugaskan untuk membuat kenyataan rasmi ataupun sidang media pada pukul 12.30 hari. Dan ada sekali itu beliau tak dapat mempengerusikan mesyuarat, Datuk Fadilah, seorang lagi Menteri Kanan yang membuat pengumuman rasmi ataupun sidang media. Jadi memang kita atur itu untuk memastikan bahawa ada kesepaduan, cohesiveness dari segi pengumuman. Saya akui ada sedikit sebanyak, ada masanya ada sedikit kekeliruan di sana sini, tapi kita semakin hari semakin perbaiki. Yang terkini apabila masyarakat keliru, terutamanya di peringkat PBT ataupun di peringkat akar umbi di bawah sana, apabila masyarakat ingin membeli barang keperluan harian, itu dibenarkan. Ketua keluarga ataupun wakil keluarga keluar ke pasaraya ataupun pasar, tetapi setengah tempat apabila mereka tidak memakai mask ataupun topeng muka, mereka tidak dibenarkan. Tetapi arahan daripada pihak KKM semalam dan beberapa hari sebelum ini pun, sejak awal lagi pun, Datuk Nur Hisham katakan jika tiada gejala, jika tiada simptom, tidak perlu memakai mask. Jadi sekali lagi, dalam masa 24 jam ini perdebatan netizen di sosial media. Penjelasan Datuk. Ya, ini soal pakai topeng muka ini memang hari-hari ditimbulkan, dan sebab itu Kementerian Kesihatan boleh dikatakan saban hari juga mengeluarkan penerangan, dan hari ini pun kita keluarkan grafik dan sebagainya untuk mengatakan bahawa yang perlu memakai topi muka itu ialah orang yang misalnya dia batuk sesama dan sebagainya, atau dia frontliners dan sebagainya. Jadi
Alhamdulillah kalau kita berdua misalnya tiada apa-apa gejala yang berkaitan, kita tak perlu menggunakannya. Dan kita juga menyampaikan ada 3 mesej penting sebenarnya. Dan ini arahan kita keluarkan kepada semua menteri, timbalan menteri, menteri besar pun, ketua menteri pun. Kita bagi arahan ataupun panduan, 3 mesej utama. Pertama, duduk di rumah. Pusinglah cakap tu macam mana pun, mesejnya duduk di rumah. Yang kedua ialah basuh tangan. Ya, sebab macam baru ni saya kata, basuh tangan bukan hanya untuk makan. Ya, kalau ikut panduan kesihatan, basuh tangan terutamanya antara lain sebelum kita, ini yang selalu kita lupa tau. Kita tak basuh tangan dan kita pegang bahagian muka. Tangan kita wallahualam belum tentu bersih dalam zaman COVID-19 ini. Jadi ulangan itu, kerap basuh tangan. Kemudian 1 meter lebih kurang atau lebih jarak antara seorang dengan seorang yang lain. Ini perkara-perkara yang ditekankan. Cuma ada masa ialah nak cakap pun susah kan. Masyarakat kita sebenarnya, saya rasa bukan mereka tidak faham, bukan mereka tidak mengetahui, tetapi ada waktunya adalah keculasan di sana sini dan sebagainya. Okey, di tahap yang kita lihat sekarang, iaitu tahap kritikal, krisis, apabila kita mengenakan perintah kawalan pergerakan Datuk Saifuddin, pastinya kerajaan perlu melihat SOP komunikasi. Dalam melihat tindakan dan juga perintah-perintah yang sudah pun dilaksanakan ataupun diumumkan sebelum ini. Bagaimana Datuk Saifuddin dan juga rakan-rakan di Kementerian Komunikasi Multimedia memperbaiki? Apa prosesnya? Adakah satu task force yang bekerja 24 jam melihat naratif-naratif sama ada di peringkat yang paling bawah, peringkat akar umbi orang kampung, orang rumah panjang, di peringkat Sabah dan Sarawak, dan juga di peringkat daerah dan juga di peringkat nasional. Jadi bagaimana task force ini melihat kepincangan, kekurangan dan salah faham masyarakat? Kerana zaman sekarang kita tidak kata pun boleh menolak bahawa perbincangan di social media, di media-media kata pun awam ini lebih rancak berbanding media arus perdana seperti Agenda Wani ataupun di TV dan juga radio, Datuk Saifuddin. Ya, ada 2-3 perkara. Yang pertama ialah penyampaian maklumat itu diteruskan. Ya, itu betul. Tetapi memanglah pada dunia hari ini, terutamanya orang muda dan mereka yang berpendidikan tinggi, media sosial itu lebih penting. Kita cakap macam ni 10 kali pun tak ada orang tengok, melainkan ditularkan di media sosial. Pasukan kita yang kita koordinate, antara Kementerian Komunikasi Multimedia dengan agensi-agensi yang lain dengan Jabatan Perdana Menteri, memang terdiri daripada 2 pasukan. Pasukan yang media arus perdana dan juga pasukan media sosial. Dan yang media sosial ni kita harus, memang saya mengaku, kita memang harus lipat gandakan. Dan sekarang ini kita kena perbaiki lagi respons pantas. Misalnya kalau sesuatu itu mula tular, dia ada macam-macam. Kalau berita palsu, fake news, itu mudah sikit. Ya, betul. Memang SKMM akan ambil tindakan dan kita dah buka siasatan 40 lebih kes. 5 yang diumumkan semalam, 6 sebenarnya kita sudah... tiada kompromi tentunya. Tak. 5 yang diumum semalam oleh SKMM, 6 sebenarnya dah charge, dan ada lagi 13 yang nak dibuka kertas siasatan. Ada satu kes video yang tular yang ada orang lelaki gunakan bahasa yang tak berapa sopan. Kita pun tak sanggup nak keluarkan balik bahasa tu. Polis dah tahan dia untuk siasatan. Jadi tiada kompromi. Soalnya sekarang ialah cerita-cerita yang dia bukan palsu tapi dia mengelirukan, dia mengadu domba, dia provokasi, dia bersifat perkauman. Yang ini kita tingkatkan respons pantas dan kita cuba buat secara berkala. Okey. Berkaitan dengan komunikasi efektif, pastinya juga ia melibatkan keyakinan daripada informasi itu diperoleh dari mana. Dan kebetulan kerajaan yang ada sekarang ini mengambil alih kerajaan ketika krisis, Datuk Saifuddin. Itu kenyataan, itu realitinya. Bagaimana spokesperson, orang yang berada di barisan depan yang buat press conference
benar-benar boleh mendapat buy-in daripada masyarakat. Kerana masyarakat masih kata pun bertanya-tanya, alah kamu pun buat perkara yang sebegini dan sebagainya. Pastinya ini satu juga perlu diuruskan untuk memastikan mereka yang benar-benar mampu memberikan keyakinan, trust kepada publik itu, Datuk Saifuddin. Ya, itu antara cabaran terbesar dari segi politik. Ya, kami harus lipat gandakan usaha untuk meyakinkan rakyat, dan sebab itu saya kata dari awal tadi, dan kami pun dari segi kerja kami daripada hari pertama ialah memastikan hanya ada 1-2 spokesperson ataupun jurucakap, tidak lebih daripada itu, sebab kalau kita tak kawal yang itu, maka sudahlah ada timbul isu politik. Ya, pasti. Ada lagi timbul pula lagi isu pertindihan maklumat ataupun kekeliruan. Jadi kita cuba untuk meminimumkan masalah-masalah tersebut. Okey, masih juga ada kata pun tindakan oleh kementerian-kementerian yang mungkin bukan berada di barisan hadapan, tetapi penting juga untuk memberikan respon FAQ kepada masyarakat di luar sana yang masih sibuk memanggil sidang media kepada rakan-rakan wartawan kita. Sedangkan kita tahu dan keadaan sekarang kita perlu meminimalkan pergerakan. Tidak kira apa pun sektor, terutamanya sektor-sektor yang begitu kritikal seperti media. Ya. Pandangan dan juga nasihat Datuk Saifuddin kepada mereka yang nak ingin membuat sidang media, nantilah dulu ataupun buatlah Facebook Live ataupun apa sebenarnya respon KKM tentang ini. Ya, sebenarnya kita nasihatkan supaya minimumkan. Ya, sebab itu untuk menteri-menteri pun nasihat kita ialah gunakan sepenuhnya sidang media pukul 12 itu. Ya, kumpulkan maklumat. Kumpulkan maklumat. Tak semestinya semua orang nak ke depan. Cuma ada beberapa menteri memang harus membuat beberapa lawatan yang penting. Menteri yang jaga barangan, menteri yang jaga pertanian, dia kena perhati, dia terpaksa turun padang. Malahan sebenarnya dia turun padang itu penting. Walaupun kita nasihat mereka supaya pastikan jaga kesihatan, jaga jarak dan sebagainya sebab saya bagi contoh, apabila YB Alex turun dan ada liputan image menunjukkan dia pergi ke beberapa buah kedai pasaraya dan barangan banyak, itu memberikan ketenangan, keyakinan. Ya. Jadi perkara-perkara itu saya harap orang ramai boleh faham kenapa beberapa orang menteri walaupun kita ada kawalan, tetapi beberapa orang menteri harus turun padang bukan saja untuk menunjukkan benda itu dalam suasana yang baik, tapi juga untuk memastikan dari segi penguatkuasaan, supaya arahan itu benar-benar sampai ke peringkat yang paling bawah. Apa yang dilakukan di Korea Selatan, bagaimana mereka melakukan contact tracing dan juga testing yang begitu efisien dan juga social distancing, menggunakan aplikasi, menggunakan local surveillance, menggunakan penggunaan data-data big data sama ada credit card, debit card dan seumpamanya. Adakah kita sudah dapat membantu KKM mengenal pasti aplikasi ataupun sukar kita nak lakukan demikian? Ya, sebenarnya kita dah mula gunakan. Dalam mesyuarat kita pada setiap pagi, ada beberapa laporan yang kita guna sebagai analisis kita untuk tindakan selanjutnya. Ya. Laporan dari lapangan, tentulah daripada polis dan sekarang Angkatan Tentera yang membantu polis. Laporan asas daripada Kementerian Kesihatan, status harian, dan analisis yang kementerian kami kumpulkan daripada MC-MC, daripada telco dan sebagainya. Big data kita dah gunakan. Walaupun kita tak boleh kongsi secara yang terbuka, tetapi kalau kita melihat kepada beberapa perkembangan bagaimana ada orang tertentu yang dicari di rumah, itu antara lain menggunakan tracking. Begitu juga kalau kita tahu satu kes, sebab sekarang kes COVID-19 ini dia sudah pergi ke generasi ketiga, generasi keempat. Jadi tracking itu lagi complicated.
dan keadaan kita hari ini angkanya menurun sikit berbanding 2 hari berturut-turut. Kemarin dan semalam 2 hari berturut-turut 200 tinggi. lebih, ya, paling tinggi. Hari ini 100 lebih. Jadi nampak macam ada penurunan, tapi kita tak boleh jangka, ya. Dan lebih 60% kes itu nampaknya daripada kluster tabligh yang di Seri Petaling, dan kita kena melihat semua itu dengan secara yang sebaik-baiknya. Jadi kita gunakan big data. Kita punya angka-angka yang kita gunakan semasa mesyuarat-mesyuarat pada setiap pagi itu, dan ini membantu KKM sebenarnya untuk mengesan, ya, untuk ini lebih kurang seperti yang sebenarnya saudara sebut Korea Selatan yang di China itu. Ya, maknanya kita discover, detect, isolate dan treat. Itu 4 langkah yang dilakukan. Saya sebut ni macam mudah lah. Tapi bagi pegawai-pegawai, orang kata buat kerja the backroom boys itu 24 jam crunching the data tidak semudah macam saya sebut tadi. 2 saat dah selesai. Tak, dia tak semudah itu. Okey, jaringan swasta terutamanya telcos kita, kerana mereka mempunyai data pelanggan yang begitu besar, yang mempunyai pelangganan mudah alih telefon. Saya ucap terima kasih kepada 13 syarikat telco kita, 8 yang besar, 5 yang sederhana itu. Mereka memberikan sokongan dan kerjasama sangat baik dalam sekurang-kurangnya 2 cara. Satu ialah mungkin saudara juga pernah dapat SMS blast. Pasti sekarang, itu, dan sebenarnya SMS blast itu targeted juga. Jadi orang di kawasan tertentu mungkin dapat 1-2 mesej yang sedikit berbeza daripada yang general itu. Kemudian masing-masing telco juga ada membuat inisiatif, ada yang menambah 1 GB, ada yang memberi beberapa diskaun dan sebagainya, dan kita juga berharap mereka dalam musim kawalan pergerakan ini janganlah terlalu strict, ya, kalau orang tu lambat bayar dan sebagainya. Sebab ini sekarang kalau tiada telefon memang tiada hubungan, dan saya kira kita juga harus saya fikir di pihak kerajaan kita akan meningkatkan dari segi bagaimana kita boleh lebih ketat lagi mengawal keadaan. Dari aspek mengurangkan penularan wabak untuk generasi ketiga, generasi keempat, kita sudah melihat rakan-rakan tabligh ini bukan hanya pulang dari Seri Petaling. Mereka sudah bersama dengan keluarga, itu mungkin generasi pertama. Mereka sudah ke surau, ke masjid, mereka sudah ke kenduri, kendara. Ini isu semalam Datuk Nur Hisham katakan ini agak complicated, agak sukar untuk menjejaki siapa yang mereka jumpa. Tetamu-tetamu majlis kenduri kahwin, surau masjid mungkin beratus-ratus orang sudah pun mereka jumpa dan salam ataupun batuk dan sebagainya. Bagaimana kekuatan aplikasi mudah alih ini kita boleh gunakan, Datuk? InsyaAllah kita mula mengesan mereka. Namun demikian kita ada lagi satu kumpulan. Ini lebih sukar, dan ini memang kita meminta kerjasama, dan insyaAllah mereka telah memberi kerjasama daripada aktivis masyarakat dan NGO. Ini kumpulan yang mungkin tidak mempunyai dokumen, rakan-rakan foreigner parti kita yang mungkin ada, kita tahu ada yang pergi ke Seri Petaling, ke Masjid Seri Petaling, dan mereka ini bersepah di pelbagai tempat. Yang ini memang tracking itu sangat penting, dan tetapi setakat ini pimpinan masyarakat ini bekerjasama. Mereka menyampaikan maklumat kepada teman-teman mereka. Okey, itu dari sudut mengurangkan penularan wabak, kita memutuskan rangkaian COVID ini. Tetapi bagi masyarakat terbanyak di luar sana yang mungkin mereka hopeless, mereka helpless, tak tahu di mana mereka nak memohon bantuan. Misalnya mereka selama ini ada bekerja harian, dapat gaji harian, mereka bekerja pasar malam, pasar tani, mereka tiada simpanan seperti mana yang diusahakan oleh kerajaan untuk keluar daripada akaun 2. Mereka berharapkan perniagaan dan seumpamanya. Jadi
rakan-rakan kita, rakyat kita yang begitu terhimpit ini, yang mungkin duduk di rumah, mungkin duduk PPRT bilik 2, bilik 3, Datuk. Jadi di mana peranan Kementerian Penerangan, Komunikasi untuk reach out kelompok ini dan mereka tahu di mana sumber nak mendapatkan essential goods dan sebagainya. Okey, ada dua perkara. Satu ialah kita menerima laporan, ya, pandangan. Misalnya baru-baru ni ada sejumlah 50 lebih kurang NGO dan sebilangan lagi aktivis masyarakat yang menghantar memorandum kepada Perdana Menteri mencadangkan apa yang perlu dilakukan. Kita juga mendapat maklum balas daripada pimpinan-pimpinan masyarakat, akar umbi dan sebagainya. Saya fikir semua ahli parlimen dan ADUN ada maklumat ini, mereka bekerja dari jauh lah. Siang malam, ya. Ada yang menghantar bantuan, makanan dan sebagainya. Namun demikian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri mempromosikan Majlis Tindakan Ekonomi dan saya fikir dalam masa yang dekat, mungkin sehari dua atau 2-3 hari daripada sekarang akan ada pengumuman tentang pakej yang lebih mungkin lebih besar untuk membantu sebab memang setelah hampir seminggu atau lebih kurang seminggu kita menjalankan kawalan pergerakan ini, memang kita nampak, ya, baik peniaga, baik kilang-kilang dan sebagainya. Jadi harus ada pakej yang responsif kepada apa yang sedang berlaku dan ini saya yakin akan diumumkan tak lama lagi. Komunikasi yang bagaimana perlu kita terapkan? Mungkin rakyat kita tidak pernah alami situasi sebegini. Ya, Datuk Saifuddin. Ini benda yang luar biasa. Saya bincang dengan Panglima Angkatan Tentera, dia kata kalau perang pun tak macam ni. Ya. Ya, dan kalau waktu banjir besar pun kita tak macam ini. Memang kita menyediakan persiapan-persiapan untuk menghadapi sebarang kemungkinan itu. Tapi pokok pangkalnya, selain soal pendapatan dan sebagainya, kepada rakyat itu, yang asas itu balik kepada yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Berada di rumah itu sebenarnya memutuskan transmission, ya. rantaian itu. Itu yang paling ini. China ialah setakat yang kita lihat, baik China baik pun Korea Selatan, antara kejayaan mereka itu ialah, kalau kira China sebenarnya dia agak ekstrim. Ya. Antara kejayaan China ialah tindakan awal yang ekstrim. Kita dulu berbelah bagi sebenarnya. Adakah kita mau pergi ekstrim ataupun kita sederhana? Kita mengambil pendekatan yang lebih sederhana. Tetapi kalau itu tidak berkesan, mungkin kita harus perketatkan lagi kawalan. Dari tahap komunikasi, apa persiapan Datuk Saifuddin di bawah portfolio Datuk Saifuddin supaya kita bersedia ke arah yang lebih buruk? Dan kita sebenarnya kita tiada pilihan untuk melihat perkara ini lebih buruk. Kita perlu bertindak sekarang untuk memastikan kita tidak terjebak atau jerumus ke tahap yang paling buruk seperti mana yang berlaku di depan mata kita seperti Itali. Datuk Saifuddin. Ya. Dia soal keutamaan kita ialah soal kesihatan, kebajikan dan nyawa. Ya. Jadi saya harap kita semua sebagai rakyat Malaysia itu dapat pertamanya menjaga kesihatan kita sendiri, yang keduanya mematuhi arahan yang kita keluarkan dari semasa ke semasa. Ini bukan sesuatu yang kita pilih, ini perkara yang berlaku yang kita tidak dapat elak dan kita harus atasi dengan bersungguh-sungguh secara bekerjasama antara satu sama lain, dan saya harap kita dapat bertenang melihat ini sebagai suatu cabaran dan kita sama-sama mengatasinya. Saya lihat setakat ini semua pemegang taruh berusaha bersungguh-sungguh, ya, baik kerajaan pusat maupun kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan, NGO pun memainkan peranan mereka dalam keterbatasan yang ada itu. Tetapi pokok pangkal akhirnya ialah setiap individu kita harus berbuat apa yang kita boleh lakukan dari segi yang saya katakan tadi, duduk di rumah, selalu basuh tangan, jaga kesihatan, jarak 1 meter antara satu sama lain. Bunyinya kecil tapi itulah dia. Ya, dan sekarang IGP, Ketua Polis Negara mengatakan
tahap kepatuhan kepada kawalan pergerakan itu lebih daripada 90%. Katalah 95%. Ya. Tapi kalau 95% bermakna ada 5% yang tidak mematuhi. 5% itu kalau dikira dari segi angka itu 1.6 juta. Besar lagi. Dalam kes COVID-19, 16 orang pun dah besar. Betul. Jadi 1.6 juta sebenarnya angka yang besar. Jadi saya benar-benar berharap bahawa kita semua rakyat Malaysia ini boleh melakukan disiplin diri kita lah. Ya. Okey, akhir sekali Datuk, mereka yang berada barisan depan bukan hanya pasukan Kementerian Kesihatan, petugas perkhidmatan perubatan, polis ataupun pihak tentera, tetapi pasukan media juga. Apa the best practice yang perlu dilakukan oleh kumpulan media untuk memastikan maklumat dapat disalurkan seperti kami di Israwani ini dan memastikan mereka juga tidak dapat mengurangkan risiko terdedah kepada COVID-19. Saya dari segi kebijaksanaan dan strategi media-media utama yang ini saya tabik lah ya. Ini memang luar biasa. Mutu bahan yang dikeluarkan, penyampaian begitu baik sekali. Kalau ada pesanan saya ialah jaga kesihatan masing-masing juga sebab tuan-tuan dan puan-puan ini adalah wirawati di samping ialah frontliners yang lain. Orang selalu lupa kepada media ni, dia ingat media ni begitu-begitu saja. Tak, dia sama je. Tiada kurang kalau berbanding dengan para doktor, para jururawat, anggota keselamatan yang di jalan raya itu sama saja dari segi kepentingannya. Bayangkan kalau komunikasi kita terputus, platform ada, komunikasinya tiada, bahannya tiada, penyampaiannya tiada, kita tak dapat sampaikan perkara-perkara yang penting dan kita tak dapat maklum balas daripada rakyat juga. Jadi tolong jaga kesihatan masing-masing. Okey, terima kasih. Kita akan ikut apa yang dimahukan oleh kerajaan tentang itu. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan juga Multimedia kita. Begitu banyak pencerahan, perkongsian dapat dikongsikan. Apa yang penting kita melakukan, apa yang perlu kita lakukan di peringkat kita, basuh tangan, duduk di rumah dan dapat melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk jaga diri kita, komuniti kita dan juga negara kita. Sekian kami bersiaran dari studio satelit kami di World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi. Terima kasih.